Kalau ada kita tolong belikan ya. Baik, itu berkaitan dengan jualan agromadani yang tengah berlaku di Wisma Berita Angkasa Puri sekarang ini. Jadi warga KM silakan jadi bermula jam 7 pagi tadi hingga 2 petang hari ini. Okey, baik, dan seterusnya Irfan, kita nak beralih pada setahun bersama Kerajaan Madani, iaitu kalau boleh saya kongsikan sedikit, iaitu program setahun ini bertujuan untuk menyebarluaskan, mempromosikan dasar-dasar dan juga inisiatif baru yang diperkenalkan kepada rakyat bagi meningkatkan kesedaran umum dan juga kefahaman terhadap hala tuju dan juga matlamat kerajaan. Dan kita cukup berbesar hati hari ini bersama dengan kita di studio. Saya kenalkan iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Komoditi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Permulaannya, Datuk Seri berkongsikan kepada kita tentang pencapaian Kementerian Perdagangan dan Komoditi di bawah Kerajaan Madani sepanjang setahun bersama. Silakan. Sepanjang tahun ini, tahun yang mencabar di pesada dunia disebabkan pergolakan dari segi geopolitik, perkembangan ekonomi yang tidak menentu. Tapi alhamdulillah pencapaian kita dari segi ekspor sekarang ini sehingga September ialah lebih kurang 117 bilion ringgit. Pada masa yang sama, target kita ialah untuk kita sebarluaskan ataupun membesarkan pasaran kita di pesada global. Sebab itu kita mengadakan pelbagai misi. Dan pada masa yang sama, cabarannya ialah pengenalan peraturan-peraturan baru yang pada kita mungkin menyekat dan mengekang ekspor agrokomoditi kita, khususnya berhubung kait dengan EUDR ataupun European Union Deforestation Regulation. Maknanya penyah hutan ni akan dihalang. Maknanya kalau keluaran kita disebabkan kita menebang hutan selepas 2020, maknanya kita tak boleh lagi mengambil komoditi daripada pasar daripada tempat-tempat tersebut. Ini menjadi cabaran disebabkan sebagaimana kita dari konteks negara kita banyak lagi pekebun-pekebun kecil yang sedang mengusahakan, yang baru nak berusaha dan sebagainya. Sebab itu misi kita, salah satu misi kita ialah pergi ke Belgium untuk berjumpa dengan kepimpinan European Union. Dan dari situ kita, bila kita berjumpa misi bersama dengan Indonesia di bawah negara pengeluar kelapa sawit, kita dapat persetujuan untuk mewujudkan ad hoc task force. Ad hoc task force ni dianggotai oleh wakil-wakil daripada European Union, Indonesia dan Malaysia. Di mana mesyuarat pertama telah dilaksanakan di Jakarta dalam bulan Ogos yang lalu. Dan mesyuarat kedua sepatutnya dalam bulan Disember di Kuala Lumpur, tapi sekarang ini ditangguhkan ke bulan Januari tahun depan. Hasilnya ialah untuk kita cari cara bagaimana EUDR ni mesti mengambil pandangan daripada kita sebagai negara pengeluar. Dengan pengenalan itu, apakah kesan kepada kita, terutamanya pada pekebun kecil dan sebagainya. Bagaimana mereka nak mengelolakan peraturan tersebut. Adakah guideline ataupun garis panduan yang dikeluarkan dan sebagainya. Itulah perbincangan yang kita laksanakan. Dan salah satu yang kita minta pada mereka ialah untuk mereka mengiktiraf ataupun mengakui bahawa kita dah ada proses untuk mensijilkan semua ladang, kebun, kilang, pemprosesan dan sebagainya di bawah MSPO ataupun Malaysian Sustainable Palm Oil. Kemampanan kelapa sawit kita, di mana kalau ini dapat diiktiraf, ianya sudah pasti membantu dalam mereka membuat due diligence proses bahawa produk ini sebenarnya adalah daripada kawasan yang mengamalkan kemampanan dari segi production mereka. Kalau ini dapat dipolehi, ianya akan dapat membantu Malaysia dan sebagainya. Begitu juga kita membuat misi ke Kenya, sebab kita melihat Kenya dari segi ekspor kita ke sana sudah pun meningkat. Dan kita melihat ini ada pasar baru untuk kita kembangkan produk kita. Dan sudah pasti baru ini saya pergi ke China, dan dengan China itu kita dah dapat mendapat komitmen MSPO, mereka nak iktirafkan. Kedua, peningkatan dari segi import tahun ini lebih kurang anggaran 3.14 metric ton juta. Untuk tahun depan mereka beri komitmen akan meningkatkan sehingga 3.4 metric ton juta metric ton untuk tahun depan. Kalau kita melihat pengimport utama kelapa sawit kita
Kalau dari segi bloknya, Eropah adalah yang paling besar. Diikuti dengan China, kemudian dengan India. Eropah saya kira lebih kurang hampir 30 bilion. China lebih kurang 20 lebih bilion. Begitu juga dengan India. Jadi itu yang kita lihat pasaran utama kita. Tapi pada masa sama kita akan melihat bagaimana kita nak kembangkan pasaran-pasaran baru di Timur Tengah dan sebagainya. Alhamdulillah setakat ini pencapaian untuk 1 tahun ini adalah pencapaian amat menggalakkan walaupun kita berdepan dengan pelbagai cabaran di peringkat global. Ya, baik. Dan selain daripada itu, Datuk Seri, apa antara pencapaian semasa dari segi program pensijilan bagi sektor sawit dan juga kayu negara? Untuk sawit, setakat ini kita dah mencapai target kita 98%. Sehingga September, saya kira kita mencapai hampir 95%. Dan diharapkan kita akan dapat mencapai keseluruhan. Sebab apa yang kita laksanakan ialah mewajibkan untuk MSPO ini diambil ataupun oleh semua pengusaha termasuk pekebun kecil, pengilang dan juga ladang-ladang. Manakala untuk kayu target kita ialah 2, setakat ni kita dah dapat 6 lah. Jadi pencapaian itu penting sebenarnya. Betul. Sebab pasaran global sekarang ni memerlukan komitmen dari segi kemampanan alam sekitar untuk dipatuhi. Sebab itu kalau kita nak kembangkan pasaran kita secara global, kita kena patuhi segala peraturan ataupun perundangan berhubung kait dengan kemampanan yang ditetapkan oleh United Nations dan juga WTO dan mana-mana negara yang mengeluarkan perkara tersebut. Itu berkaitan dengan inisiatif dan juga galakan yang diberikan oleh Kementerian sendiri berhubung dengan sektor sawit dan juga peladangan. Dan kalau kita nak bicara tentang inisiatif bagi membantu pekebun kecil, khususnya pekebun kecil getah negara ini, bagaimana apa yang telah diberikan oleh kementerian kepada pekebun kecil seperti ini? Bila saya menjadi menteri dulu, waktu itu kita hanya ada harga lantai RM2.50. Kemudian kita perkenalkan apa yang dikatakan track commodity untuk kita berinteraksi dengan semua pemegang taruh, khususnya pekebun-pekebun kecil. Dan juga perbahasan di Parlimen yang menyentuh berhubung kait dengan harga lantai yang terlalu rendah. Tapi kos dalam sektor getah ini amat tinggi, terutamanya input pertanian dari segi baja dan racun. Sebab itu tahun ini dinaikkan RM2.70. Untuk skim galakan pengeluaran getah. Dan kalau untuk susu getah, kalau dia keluarkan susu getah, dia ada tambahan pula RM1 lagi. Jadi mendengar setelah input dan perbincangan, akhirnya kita kemukakan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Alhamdulillah untuk tahun depan ianya akan dinaikkan menjadi RM3. Dengan RM3 itu sebenarnya kalau semenjak diperkenalkan, ratusan ribu sebenarnya pekebun kecil dah dapat manfaat. Untuk tahun ini saja sekira berpuluh ribu lah yang dah dapat manfaat dari segi tuntutan insentif pengeluaran getah tersebut. Ya. Baik, Datuk Seri, KPK juga telah pun melaksanakan program turun padang yang dinamakan Track Commodity, Datuk Seri. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan dengan lebih ringkas berkenaan dengan lebih jelas berkenaan dengan program ini. Track Commodity ini yang kita perkenalkan sebenarnya untuk membawa kepimpinan tertinggi KPK daripada KSU, TKSU, semua SUB kita dan pengarah-pengarah agensi kita untuk kita pergi ke lapangan. Okey. Pertama sekali, kita dah ada dasar. Kita dah ada strategi. Tapi adakah dasar dan strategi yang kita rangkakan di peringkat pejabat ini, bila diturun ke bawah, sampai ke tidak? Yeah. Adakah ianya diterima baik oleh pemegang taruh kita? Industri players, peladang, pekebun kecil, pengilang-pengilang, peraih-peraih dan sebagainya. Dan di situlah kita akan berinteraksi. Sebab itu yang pertama dulu kita buat di Kedah. Kedah ini dalam bulan 6 yang lepas untuk kita pergi ke Perak, Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis. Itu zon utara ya? Itu zon utara. Kemudian zon tengah dalam bulan Ogos untuk Selangor dan Negeri Sembilan. Hujung minggu yang lepas baru ni 25 dan 26 kita ke Sarawak untuk zon Sarawak. Dan kita berjumpa dengan pelbagai pemegang taruh daripada getahnya, kelapa sawit, kenaf, koko, lada dan sebagainya. Dan hasil interaksi inilah kita akan mendapat input ataupun pandangan serta
juga cadangan daripada mereka bagaimana kita nak tambah baik. Satu, perkhidmatan kita, di mana kelemahan, di mana kita perlu perkukuhkan, dan juga apa rintihan mereka yang kita akhirnya bawa untuk dibawa pula di kerajaan. Misal kata yang salah satunya tadi ialah insentif pengeluaran getah. Bagaimana kita nak dapat input daripada mereka dan sebab itu dinaikkan. Dan begitu juga dengan getah untuk pengeluaran latex. Daripada perbincangan itulah maka kita wujudkan satu kluster di mana kita libatkan syarikat-syarikat untuk terlibat bersama untuk kita kelompokkan mereka dan galakkan mereka untuk mengeluarkan latex dan akan dibeli terus daripada kilang. Dia tidak lagi melalui orang tengah. Dengan itu sebenarnya meningkatkan pendapatan pekebun kecil sehingga 20 ke 30%. Dan kalau skim ini dapat kita laksanakan dan replicate untuk yang lain-lain, termasuklah kelapa sawit, lada, koko dan sebagainya. Dan dari sinilah kita berinteraksi dan alhamdulillah saya melihat program ini begitu berjaya sekali dan ianya berjaya disebabkan komitmen daripada setiap pegawai kita yang sanggup turun, yang tak pernah turun juga dan akhirnya kita dapat berinteraksi memahami. Bila kita memahami, bila kita merangka strategi, merangka dasar, kita dapat gambarkan bagaimana keadaan di lapangan. Jadi ianya akan lebih memenuhi hasrat dan aspirasi rakyat kita di bawah sana. Ya, saya kira interaksi sosial seperti ini sangat membantu ya pembangunan taruh di luar sana untuk bersama dengan kementerian untuk tahu tentang inisiatif yang dilakukan dan juga untuk mendapatkan mungkin bantuan selepas ini. Dan kalau kita kira mungkin Datuk Seri boleh kongsikan juga way forward selepas program Turun Padang ini, mungkin ada program yang akan diadakan nanti yang persis seperti ini mungkin. Kita akan teruskan program sebegini sebab kita nak sampaikan pada rakyat bahawa misi kita ialah untuk kita memastikan kemampanan sektor agri-komoditi. Bila kemampanan kita melihat pada keseluruhan rantaian pengeluaran agri-komoditi, akhirnya ialah untuk meningkatkan pendapatan negara, dengan itu akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi ini yang kita perlukan, melibatkan kesemua sektor ini terlibat bersama. Bukan saja di peringkat kerajaan, pegawai kerajaan, tapi termasuk juga NGO, pekebun kecil dan sebagainya. Sebab dalam sektor kami ini kita ada panggil ABC. A ialah agensi persatuan, B ialah ahli lembaganya yang regulate, C ialah yang mempromosikan produk agri-komoditi. Dan persatuan ini sebenarnya memainkan peranan sebab mereka lah menghimpunkan kesemua ahli mereka supaya mereka akan dapat, kalau dalam konteks apa dikatakan di Sarawak itu segulai sejalan, seiring sejalan. Barulah kita akan dapat orang kata mencapai matlamat kalau kita bekerja bersama seiring sejalan. Apa saja masalah kita duduk berbincang dan sebagainya, merangka the way forward untuk agri-komoditi negara kita. Baik, itu dia antara perancangan akan datang berkenaan dengan untuk memberikan kelebihan kepada masyarakat khususnya. Dan antara yang lain juga Datuk Seri boleh kongsikan sempena sambutan setahun Kerajaan Madani iaitu yang akan berlangsung di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur kelak pada 21 November hingga 10 Disember ini. Apa antara program-program yang akan dijalankan nanti, Datuk Seri? Sudah pasti yang pertama sekali semua kementerian terlibat dan kita tidak ketinggalan. Kita akan terlibat dalam pemameran di mana bukan saja kita mengadakan pameran, banyak demonstrasi nanti akan diadakan daripada semua kementerian agensi kita, lembaga getah, lembaga kelapa sawit, koko dan sebagainya akan terlibat bersama. Di samping kita mempamerkan kejayaan 10 tahun perancangan kita, pencapaian kita, di situlah peluang untuk rakyat dan masyarakat kita berinteraksi dengan pegawai-pegawai kita. Kalau nak bertanya apakah pencapaian kita, nak mengkritik, nak beri pandangan, itulah peluang. Silakan. Kita memang terbuka untuk mendengar feedback daripada masyarakat kita, rakyat kita. Dan lebih utama ialah kita juga mempamerkan peluang yang ada termasuk dalam bidang latihan. Sebab kita juga melatih belia-belia kita khususnya dalam bidang teknologi baru dalam apa ni, sektor agri-komoditi, peladangan, mesin dan sebagainya. Dan memang kita ada kursus di bawah impak kita yang kita anjurkan, dan nanti akan ada demonstrasi termasuklah 1 jam bagaimana nak membuat
coklat akan ada. Baik. Jadi datanglah waktu yang ditetapkan nanti supaya mereka dapat belajar bagaimana nak membuat coklat dan sebagainya. Demonstrasi membuat coklat. Banyaklah membuat sabun pun ada dan sebagainya. Semua simple apa yang kita boleh buat sendiri sebenarnya hasil daripada produk yang kita ada ini. Ya. Dan kalau kita bercakap tentang aspek agri komoditi ni kan, Datuk Seri, kita perlu berikan penekanan kepada anak muda di luar sana untuk ramai lagi menceburkan diri dalam bidang ini. Mungkin boleh kongsikan apa antara manfaatnya kalau anak muda ini terlibat sama dalam bidang yang kita sebutkan tadi. Bayangkan peluang yang ada dalam sektor komoditi bukan saja dari segi pekerjaan. Kalau kita melihat latihan fokus kita dalam bidang TVET, ialah untuk kita latihkan anak muda kita sebab mereka ada kemahiran dan ada pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang ICT misalnya. Dan bagaimana mereka nak terjemahkan kemahiran pengetahuan mereka ini dalam sektor peladangan. Misal kata peladangan sekarang ini dah menggunakan drone, dah menggunakan otomasi, dah menggunakan mekanisasi. Inilah galakan-galakan pada belia-belia kita untuk terlibat, untuk berkursus dan sebagainya. Dan dengan pengalaman ini mereka mungkin boleh kembangkan pengetahuan mereka untuk kembangkan dengan membangunkan otomasi ataupun mekanisasi dalam bidang peladangan. Ini sebenarnya peluang untuk mereka terlibat bukan saja sebagai pekerja, tapi lebih penting ini juga adalah peluang untuk bidang perniagaan. Betul. Kalau mereka dapat kembangkan pengetahuan mereka ini, jaringkan dan dapat membekalkan equipment yang diperlukan dalam sektor peladangan. Ya, saya kira sektor ini merupakan sektor pentinglah dalam setiap negara kan Datuk Seri. Jadi mungkin Datuk Seri boleh wawarkan sedikit kepada para penonton khususnya di luar sana sebab sekarang kadang-kadang kita ada satu skeptikal kan berkenaan dengan setiap sektor-sektor ini. Sebagai contoh sektor ini mungkin lebih popular di kalangan mereka yang lebih berusia. Jadi sebenarnya ia akan memberi pendapatan yang lebih tinggi dan juga lumayan kepada usahawan-usahawan muda kita sebenarnya, Datuk Seri. Dalam bidang coklat, misal kata, kalau dulu kita coklat, boleh kata salah satu produk agri-komoditi yang banyak. Tapi dulu kita tanam dan kita jual. Tapi sekarang ni, bukan saja kita tanam, tapi ramai sudah pun menghasilkan produk-produk coklat. Malahan coklat kita standing sekarang ni di peringkat dunia. Sebab dunia pun mencari apa dipanggil single origin. Maknanya dia tanam, dari situ juga proses, itulah menghasilkan produk-produk coklat mereka. Malaysia dah menuju ke arah itu. Misal kata lada. Kalau lada, kita ingat lada ini adalah untuk rempah ratus, untuk masakan saja. Mata-mata kan? Mata-mata. Tapi sekarang ni dah ada teh lada, kopi lada, minyak wangi lada. Semua dah ada. Jadi maknanya orang kita ini adalah orang yang kreatif. Yang boleh kalau diberi peluang, mereka boleh sebenarnya menghasilkan produk-produk hiliran yang boleh memenuhi dalam bukan saja dalam sektor makanan, tapi juga pharmaceutical dan juga nutraceutical, kecantikan, kesihatan. Kalau kita lihat yang paling popular sekarang ni, bila saya pergi ke China, ialah minyak sawit merah. Minyak sawit merah kita mengandungi tocotrienol ataupun vitamin E yang tinggi. Yang ni boleh dah dibuat dengan menggunakan kapsul untuk dimakan. Pil tu dimakan setiap hari. Bagus, baik untuk kulit dan juga jantung. Dan di China kita ada research center yang diwujudkan oleh MPOB di China. Jadi pihak industri di sana pun mengambil pengalaman kita untuk bagaimana mereka nak kembangkan produk-produk hiliran. Yang salah satu mereka hasilkan ialah crab, hairy crab. Hairy crab diberi minyak merah, minyak sawit merah. Sekarang ni bila dimasak, warna dia makin merah, telurnya pun merah. Dan demand di pasaran sekarang ni begitu tinggi sekali. Dan banyak lagi sebenarnya kalau saya nak cakap, tak tahulah cukup. Mungkin kalau perlukan 2 jam pun tak selesai. Banyak sangat Datuk Seri. Datuk Seri, kongsikan lagi, kita wawarkan dan seru kepada masyarakat Malaysia untuk datang membanjiri program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani nanti. Silakan. Rakyat Malaysia datanglah nanti di Stadium Bukit Jalil untuk bersama-sama menyaksikan pameran. Bukan saja pameran sebenarnya, bukan saja mendapat maklumat, tapi lebih penting berinteraksi dengan kesemua kementerian, pegawai-pegawai kita dan semua kementerian untuk dapat maklumat, untuk beri pandangan dan lebih penting utama lagi adalah terlibat bersama dengan melihat apakah program yang ada, termasuklah demonstrasi masakan, jualan rahmah dan begitu banyak aktiviti. So jemput datang beramai-ramai untuk kita raikan secara bersama
dan untuk memberi pandangan bagaimana kerajaan perpaduan ini boleh meningkatkan hikmat bakti kepada rakyat kita untuk sama-sama kita membangunkan negara kita menjadi sebuah negara yang makmur, sebuah negara yang sejahtera supaya kita dapat ikatkan perpaduan yang kukuh di kalangan kita semua. InsyaAllah. Itu dia. Baik, terima kasih diucap kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, merupakan Timbalan Perdana Menteri, Menteri Peladangan dan Komoditi. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Ya. Baik, penonton, seterusnya kita akan lintas langsung ke Dun Kijal untuk lihat undi awal bersama dengan rakan pelapor Atika Makta yang telah bersedia di Balai Polis Kijal. Silakan.